Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang yang sedang menonton video kali ini. Special sikit sebabnya aku ada berkolaborasi dengan seseorang. Jadi kalau korang nak tahu siapa seseorang tu, tunggu selepas ini. Okey, terima kasih dan selamat kembali ke channel aku ni. Video kali ni aku akan ulas mengenai perkara yang perlu dilakukan sebelum menjadi freelance designer. Jadi korang yang sedang menonton video ni, aku andaikan korang dah pun subscribe channel aku ni. Okey. Jadi untuk pengetahuan korang, aku adalah seorang full time freelancer dalam industri reka grafik kreatif ni. So aku bekerja daripada rumah je, home studio. Dan aku mula bekerja dalam bidang grafik ni pada tahun 2003 dan bermula pada tahun 2012 aku mula buat secara freelance dan secara seriusnya pada tahun 2015. Jadi ada juga yang bertanya apa yang kena buat kalau nak jadi freelance designer dan juga bagaimana aku boleh survive ataupun aku boleh bertahan sehingga hari ini. Jadi dalam video kali ni, buat kali pertama je aku ada berkolaborasi dengan YouTuber yang lain yang mana aku dijemput untuk berkolaborasi dengan beliau ni untuk bagi ulasan mengenai tajuk video pada kali ni. Dan beliau ni adalah owner dan juga creative director di sebuah agensi branding dan juga kreatif sejak daripada tahun 2011. Okay, so agensi ni dia adalah certified branding consultant yang mana dah ada pengalaman 10 tahun dalam menyediakan servis branding, advertising, digital marketing dan juga kreatif. Dan beliau yang aku masukkan ini ialah Bro Nazrin Zarifuddin. Beliau adalah owner kepada agensi Graphic Lab Malaysia atau singkatan dia GLM. Dan beliau ni adalah rakan designer dan juga rakan YouTuber aku juga. Dan beliau juga ada buat konten di channel YouTube beliau yang mana niche konten ni adalah mengenai agensi kreatif, tips bisnes dan juga tips untuk freelance designer. Jadi kalau korang nak tanya apa-apa ataupun nak dapat info mengenai industri kreatif dan tips bisnes, bolehlah korang lawak ke channel beliau ni. Okey, terima kasih Bro Nazrin di atas jemputan untuk berkolaborasi dalam video kali ni. Jadi tanpa membuang masa, jom dengar apa yang aku dan Bro Nazrin nak ulas pasal tajuk ni. Bagi aku yang pertamanya ialah korang kena ada sebab yang kuat kenapa nak jadi freelance designer. Contohnya macam nak dekat dengan family ke, korang nak lebih bebas dari segi kewangan ke, ataupun korang memang jenis suka travel, ataupun korang memang tak nak terikat dengan majikan. Jadi korang kena ada tujuan yang kuat kenapa nak jadi freelance designer. Sebab apa? Sebabnya bila korang ada tujuan yang kuat, korang takkan mudah rasa goyang ataupun rasa down dengan cabaran yang korang akan lalui nanti. Bagi aku pula, korang kena try and error dulu sebelum korang terjah menjadi seorang freelance designer. Sebab kalau ikutkan freelance designer ni tak semudah yang korang sangka. Mungkin di mata korang nampak mudah, selesa dan mungkin mewah. Tapi korang kena tahu tak semua orang boleh bekerja seorang diri. Aku nasihat korang jangan terus berhenti kerja sekiranya korang tengah bekerja lah. Sebab korang kena cuba dulu untuk survive dengan menggunakan pendapatan freelancing korang tanpa bantuan pendapatan pekerjaan korang lah. Dan semestinya korang kena take note setiap kesalahan daripada test ni untuk korang improve sebelum korang menjadi seorang freelance designer sepenuh masa. Poin aku yang seterusnya ialah persediaan dari segi kewangan. So korang kena ada backup untuk at least 3 hingga 6 bulan. Terutama sekali kalau korang memang plan berhenti kerja dan buat secara full time. Dan ini adalah sebagai langkah selamat kalau korang belum lagi dapat income yang stabil sebagai freelance designer. Jadi korang kena check tengok berapa belanja termasuk overhead, iaitu belanja tetap korang setiap bulan dan kalikan dengan 3 bulan contohnya. So kalau korang nak lebih selamat lagi, rasa lebih secure, so korang kena prepare untuk backup 6 bulan. Next point aku pula, korang kena tentukan nama brand atau perniagaan korang. Sama ada korang guna nama sendiri ataupun korang cipta satu nama khas. Dan semestinya korang kena register SSM lah. Sebab freelancing juga adalah satu perniagaan. So semestinya kena legal lah. Kalau ikutkan ada perbezaan di antara menggunakan nama sendiri ataupun nama khas. So basically bila kau guna nama sendiri, berkemungkinan kau akan bekerja seorang diri selamanya lah. Tapi kalau kau guna nama khas, berkemungkinan korang akan membina satu syarikat di masa akan datang instead of kau bekerja seorang diri.
Dan lagi satu, korang kena buat akaun semasa ataupun current account untuk perniagaan korang nampak lebih profesional di mata klien. Dan poin aku yang seterusnya ialah korang perlu ada pengurusan dalam kerja. So maksudnya ialah korang dah rancang apa yang nak dilaksanakan sebelum korang mula sebagai freelance designer. So korang kena rancang dari segi sumber income, so perlu ada rancang dari segi pemasaran, so niche service korang kepada server. Contohnya kalau macam di platform media sosial, okay, cara korang nak positionkan diri sebagai freelance designer, dan korang kena setkan cara bekerja sebagai freelancer. Dan satu lagi tips ialah untuk korang lebih fokus, korang kena setkan working space ataupun ruang kerja korang khas untuk korang buat kerja supaya lebih fokus. Next, bagi aku, korang kena ada satu portfolio yang menarik dan semestinya korang kena ada business plan yang teratur. Okey, untuk portfolio, korang compile sebanyak mungkin best artwork korang, sama ada dari zaman belajar atau bekerja ataupun personal artwork korang. Dan korang kena pastikan sama ada artwork korang tu free from illegal matters lah, seperti korang guna artwork orang lain, korang curi artwork dekat Google dan sebagainya lah. Let's say korang tak banyak artwork yang boleh di-compile, so korang kena perbanyakkan artwork personal korang lah, supaya korang dapat menunjukkan yang korang boleh buat sesuatu kerja tu based on niche yang korang pilih. Okay, untuk business plan pula, korang kena buat satu business plan yang sangat detail lah untuk rujukan korang di masa akan datang. So basically dalam business plan ni akan ada background perniagaan korang, modus operandi perniagaan, kos itu, kos ini dan sebagainya lah. So next point aku ialah korang kena ada sistem ataupun software untuk merekod kewangan dari segi duit masuk dan juga perbelanjaan korang. So terpulang pada korang nak gunakan sistem ataupun software apa, janji boleh merekod kewangan bisnes yang korang buat nanti. Software ni dia ada versi offline dan juga versi cloud, yang mana kalau versi cloud ni korang kena subscribe lah, kena bayar setiap bulan ataupun by tahunan. So dengan adanya sistem rekod ni, so lebih mudah untuk korang buat rekod dari segi kewangan. Sebab contohnya kalau macam sistem ni, korang boleh buat quotation dan juga boleh generate terus dia menjadi invoice dan juga seterusnya. Seterusnya, poin aku, korang kena kuasai skop yang korang jarang guna ataupun mungkin korang tak tahu. So, apa skop yang aku maksudkan ni? Okay, since freelancer ni bekerja seorang diri, korang wajib kuasai 3 skop ni lah. Pertama, accounting. Kedua, marketing. Ketiga, communicating. Dalam masa yang sama, korang kena belajar juga cara cari dan close project, cara buat proposal ataupun presentation, dan paling penting, cara tentukan harga untuk servis korang. Korang kena faham kenapa korang kena belajar dan kuasai perkara-perkara ni. Korang freelancer bekerja seorang diri, so semestinya tak ada siapa yang akan bantu korang lah, unless korang minta guide ataupun advice dari orang yang berpengalaman, so that korang akan menjadi seorang freelance designer yang berkualiti lah di kemudian hari. Poin aku yang seterusnya dan yang terakhir ialah korang kena yakin dengan skill dan servis design korang. So korang dalam masa yang sama, korang kena belajar cara nak bina hubungan baik dengan prospek dan juga klien. Dalam masa yang sama juga, korang kena belajar macam nak melayan kerenah klien dan juga nak handle objection. So ini part yang tough sikit lah. Dan korang setkan visi dan misi apa yang nak dilaksanakan dan apa yang korang nak capai. Okay? Teruskan usaha, buat yang terbaik dan banyakkan berdoa, yakin dengan rezeki daripada Allah, insya-Allah. So untuk poin terakhir aku pula, once korang dah jadi seorang freelancer, korang kena bina networking secepat mungkin. Basically untuk startup freelancer, korang boleh mulakan dengan keluarga, saudara mara, rakan-rakan designer ataupun kenalan rapat korang lah. Korang kena biasakan mencipta peluang sendiri instead of korang menunggu peluang tu datang dekat korang lah. So mencipta peluang yang aku maksudkan adalah korang mungkin boleh berkolaborasi dengan freelancer lain, atau mungkin korang boleh dapatkan referrals daripada previous klien korang dan sebagainya lah. Okay, untuk networking pula, kalau boleh korang cuba luangkan masa korang untuk join talk ataupun seminar, sama ada berbayar ataupun percuma, so that korang akan berkenalan dengan orang baru dan secara langsung akan mengembangkan korang punya networking lah. Jadi macam mana? Harap korang dapat belajar sesuatu daripada apa yang aku dan Bro Nazrin kongsikan dalam video kali ni. Yang mana apa yang kami kongsikan ni adalah hasil daripada pengalaman kami sendirilah. Jadi selebihnya korang kena study lagi, korang kena buat research, kena tambahkan ilmu. Jangan terhad pada apa yang kami kongsikan di sini sahaja.
Moga korang akan menjadi freelance designer yang terbaik untuk masa akan datang. Okey, itu saja perkongsian untuk video kali ini. Moga bermanfaat. Kalau korang ada sebarang pertanyaan, boleh type di ruang komen, like dan share video ni kepada kawan-kawan. Dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang untuk mendapat notifikasi video tips dan tutorial daripada channel aku ni. Dan jangan lupa untuk subscribe juga channel Bro Nazrin ni. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Salam peace daripada aku, Syahrizal Zulkifli. Assalamualaikum.